السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kerana dengan izin dan inayah daripada Allah kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah dan kelas pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dan kita bahaskan pada malam ini memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk diri saya dan tuan-tuan yang mendengar dan mengikuti kuliah kita pada malam ini. Baik tuan-tuan, kita telah sampai kepada penghujung ataupun fadilat yang terakhir pada muka surat 72 ataupun hadisnya pada muka surat 74, iaitu fadilat yang ke-12. Saya akan baca hadisnya, kemudian kita tengoklah huraian dan juga pandangan-pandangan aqwal para ulama berhubung dengan apa yang kita boleh ambil manfaat daripada hadis ataupun kelebihan yang ke-12. Boleh ya? Insya-Allah. Wa min fadaili haula'i kalimat أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن عن القرآن الكريم في حق من لا يحسنه. Dia kata di antara kelebihan dan fadilat, keistimewaan yang terdapat pada kalimah-kalimah ini, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ni apa dia? Dia kata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahunna, menjadikan kalimah-kalimah ini, hunna balik kepada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nabi menjadikan kalimah-kalimah zikir ini anil Qur'anil Karim fi haqqi man la yuhsinuhu, sebagai ganti kepada orang yang tidak boleh membaca Al-Quran. Apa cerita dia? Maksud dia apa dia ni? Okey, sekali lagi kita akan tengoklah hadis. Tapi tuan-tuan, fadilat ini dia berhubung dengan kes seorang lelaki mari jumpa Nabi. Dia bagi tahu, kata dia tak boleh membaca suratul Fatihah. Sekali kita akan tengok syarahan para ulama apa maksud dia tak boleh baca tu. Oleh kerana dia tak boleh nak baca suratul Fatihah,
dia tak menghafalnya, tak reti nak membacanya, mungkin dia baru masuk Islam dan sebagainya. Dan mungkin kita juga boleh gunakan kes ini bagi orang yang muallaf. Dia masuk Islam, dia tak boleh baca suratul Fatihah, dia tak menghafal suratul Fatihah. Dan kita tahu suratul Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Suratul Fatihah ialah rukun, benda yang wajib. Itu pun khilaf di kalangan para fuqaha. Okey, sebelum kita nak bincang hadis ni, apa hukum baca Fatihah dalam salat? Apa hukum kita baca suratul Fatihah di dalam salat jamaah? Di kalangan para fuqaha, ulama-ulama fiqh, mereka berbeza pendapat tentang hukum membaca suratul Fatihah di belakang imam. Sekurang-kurangnya kepada 3 pendapat. Khilaf. Yang pertama, di sisi mazhab Hanafi, haram membaca Fatihah di belakang imam. Tak boleh baca. Makruh tahrimi. Di sisi mazhab Hanafi tak boleh baca. Bila kita salat berjamaah, sama ada salat jahar ke, salat sir ke, kita tak payah baca. Bahkan dia kata tak boleh baca. Makruh tahrimi. Dilarang baca. Okey? Di sisi mazhab Hanafi. Kerana dia kata Allah Azza wa Jal menyebut, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, hendaklah kamu mendengar dan diam. Dan mereka menyatakan bahawa ayat tersebut turun berhubung dengan salat. Bahkan mereka juga berpegang kepada hadis bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jadi di sisi Hanafi dilarang baca. Di sisi Hambali dan Maliki, di sisi Hambali dan Maliki, sunat baca. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Sunat baca. Dia tak wajib. Membaca suratul Fatihah di belakang imam di dalam salat jamaah, di sisi Hambali, di sisi Maliki, sunat. 3 berapa mazhab lagi? 1. Di sisi Syafi'i, di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, di sisi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Hanafi kata makruh tahrim, tak boleh baca. Hambali dan Maliki kata sunat saja. Kalau kita pergi baca tak apa, kalau kita tak baca pun tak ada masalah. Tetapi Hanafi yang kata tak boleh baca, kalau baca dia kata sah jugalah. Tapi bagi dia sebenarnya tu imam baca, kita tak payah baca dah. Hambali dengan Maliki kata sunat baca. Tak wajib. Kita Allahu Akbar, kita dengar, sengak. Sah. Sunat. Kalau kita pipi Allahu Akbar, bacalah hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kerana sunat. Di sisi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kata wajib baca. Sama ada salat itu jahar atau sir, sama ada imam membaca kuat ataupun tidak, makmum wajib baca. Sekiranya makmum tidak membaca suratul Fatihah lengkap 7 ayat, salat dia tidak sah. Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberi kelonggaran kepada orang yang bila dia mai tu imam dah rokok atau tu imam dekat nak rokok, yang ni tak payah baca, rokok. Yang tu okey. Saya cerita ni bagi mudah
Tak payah bahas panjang-panjang. Tapi di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tak baca Fatihah. Banyak lagi dalil-dalil yang ada, yang mana Nabi SAW kata tidak dikira, la tujzi'u, tidak dikira. Maksudnya tak pakai salat yang tidak dibacakan Fatihah. Di sisi mazhab Syafi'i dia kata apa? Wajib baca. Boleh. Tuan-tuan mazhab apa? Baca ke tak? Saya pun tak tahu. Kadang-kadang dan saya baca, tak dan saya tak baca. Derah saya baca, sengap saya, derah saya tak baca, sir saya baca. Yang ni dia panggil mazhab Kediri. Hambali pun tak, Syafi'i pun tak, Maliki pun tak, Hanafi pun tak, mazhab Pandai Kediri. Kan? Tapi saya ingat jumhur, majoriti kita bermazhab ataupun memegang qaul, pandangan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab itu bila habis imam baca, kita akan baca. Kerana di sisi al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Disunatkan untuk seseorang itu membaca, wajib baca, tapi bila nak baca? Ketika saktah imam. Apa dia maksud saktah imam? Ketika imam berhenti selepas Fatihah sebelum membaca surah, ketika itu di sisi Syafi'i baca. Waladdallin, amin, baca. Sebelum imam baca surah lain, hang baca waktu saktah. Saktah tu baca. Saktah ni artinya dia berhenti saat. Kecuali di sisi mazhab Syafi'i dia kata apa? Boleh kalau kita nak baca dengan tu imam, alhamdulillahirabbil alamin, kita pun alhamdulillahirabbil alamin. Boleh baca sama dengan tu imam kalau kita tahu sat lagi tu imam tu dia tak baca surah atau dia baca surah pendek, kita tak ada nak kampuit, kita buh terus sekali dengan dia. Faham tak? Tapi pendek kata, pokoknya mazhab Imam Syafi'i pegang kata kena baca. Siapa lagi yang sokong atau yang sependapat dengan mazhab al-Imam Syafi'i dalam hal ini? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari yang karang sahih Al-Imam Al-Bukhari itu, dia juga berpegang dengan pandangan kena baca. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak pergi sembang cerita ni, panjang ceritalah. Tuan-tuan bebas untuk berpegang dengan mana-mana pandangan yang tuan-tuan yakin di atas ilmu. Kalau saya nak bahas satu persatu dalil-dalil yang ada di antara mazhab ni, pasal apa yang ni kata sunat, pasal apa yang ni kata wajib, pasal apa yang ni kata tak payah baca, dilarang baca, banyaklah. Yang ni dia panggil khilaf mu'tabar. Perbezaan pendapat yang semua mazhab ada dalil. Mazhab yang kata tak payah baca ada dalil, mazhab yang kata sunat nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa, ada dalil. Mazhab yang kata wajib baca, rukun, kena baca, kalau tidak tak sah sembahyang tu, pun ada dalil. Jadi siapa-siapa yang memilih ketiga-tiga pandangan ni secara umumnya adalah di atas ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah. Satu orang dia bibi Allahu Akbar, dia diam, pun tak ada masalah. Satu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pun tak ada masalah. Boleh. Satu orang dia tak boleh baca. Ni yang kes tak boleh baca. Dia baru masuk Islam, ataupun di kalangan para fuqaha dia bincang, mungkin dia kena hari tu dia pergi cabut gaham, tak boleh nak buka mulut, atau ulcer, atau lidah dia gigit ke apa, tak boleh buka mulut, pekak, bisu apa semua ni, mulut tak boleh nak gerak. Macam mana? Orang baru masuk Islam, of course lah dia tak boleh baca Fatihah, kan? Macam mana dia nak sembahyang? Sedangkan Fatihah tu wajib. Kan? Baik, kita tengok sedikit apa yang ada dalam hadis ni. Wallahu ta'ala a'lam. Baik,
Sebelum tu, sebelum kita nak baca hadis ni, satu benda juga saya nak sentuh. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia memasukkan Al-Fatihah di bawah rukun qauli. Sembayang ada berapa rukun? Tahulah ada 13. Tapi dia ada apa? Kumpulan dia. Ada 3 kumpulan. Pertama, rukun qalbi. Rukun qalbi, rukun hati. Benda yang wajib hati kena buat. Apa dia? Niat. Niat tu wajib tau. Niat tu rukun. Rukun qalbi. Dia ada rukun qauli. Benda yang wajib kena baca, kena kata. Qaul, sebut. Sebab itu kalau tak sebut, tak baca, tak sah. Seperti apa? Apa dia rukun qauli? Fatihah lah. Fatihah tu salah satu daripada rukun qauli. Lagi, apa dia benda yang tuan-tuan wajib baca dalam sembahyang? Senang soalan. Rukun qauli mungkin tak jelas. Apa dia ni, soalan-soalan lain mungkin kabur. Soalan mudah, apa benda dalam sembahyang wajib baca? Pertama apa? Fatihah. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang tu kena kata. Tak angkat tak apa. Angkat tergetak-getak pun tak apa. Sebab tu kita tak bertengkar sangat. Ada orang dia lagu tu. Ada orang dia angkat 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 lagu tu. Ada orang cukup telinga. Ada orang cakap apa? Lagu tu. Ini semua orang tak bincang lah zaman lah. Dia pipi, dia baru mengaji. Dia penin. Ada orang tu kata, kita kena mayang macam ni. Dia pergi dengar ustaz pula, kita kena mayang macam ni. Lepas tu mai ustaz, kita kena mayang cukup sikit macam tu. Penin lah. Dia kata, yang mana satu betul? Hang pipi, hang tak payah angkat langsung. Pipi, Allahu Akbar. Sah. Sah lah tuan-tuan. Angkat tu sunat saja. Jadi jangan duk bahas panjang sangat. Benda bukan benda besar pun, benda kecil saja. Kok mana ni? Kok tu ke? Kok ni ke? Kok tu ke? Kok nu ke? Kan? Orang tak bincang lah. Sebab benda sunat. Benda yang kalau silap, kalau kata dia memang, dia buat begitu. Sah lah sembahyang? Sah tak? Kalau dia buat lagu tu pun sah. Payah nak faham lah. Allahu Akbar. Sah. Sah. Kan? Yang tak sahnya apabila dia tak angkat takbiratul ihram. Dia tak sebut. Mungkin dia buat. Mungkin dia Ahmad Nisbu kata apa? Ahmad Nisbu kata apa? Tuan-tuan, Ahmad Nisbu kata apa? Ahmad Nisbu kata apa? Cakap. Itu rukun qauli lah tu. Kena cakap. Action tapi tak cakap. Tak sah. Tu lakonan lah. Kena cakap. Allahu Akbar. Sebab itu takbiratul ihram berdasarkan hadis Nabi SAW sebut apa? Miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci kepada salat itu ialah wudu. Haramnya salat dengan takbir, halalnya salat dengan salam. Bila tuan-tuan kata Allahu Akbar, telah haram kepada tuan-tuan perbuatan yang sebelum daripada sembahyang halal. Bila kita Allahu Akbar, dia jadi haram. Haram makan, haram bercakap, haram apa lagi? Asalnya halal. Bila tuan-tuan angkat takbir masuk dalam sembahyang, dia jadi haram. Faham tak? Bila dia nak jadi halal pula, bila dia boleh buat pula, bila tuan-tuan boleh makan pula, boleh bercakap pula, tak
tahliluha. Kita akan keluar daripada salat, keluar daripada salat dengan bagi tahu jawapan pula lah. Keluar daripada salat dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu salam yang pertama itu rukun. Tuan-tuan nak terkentut ni, angin tak sanggup ni duk nak terkentut. Tahan sat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kentut tak apa dah. Tak beralih pun tak apa. Beralih tu hanya sunat. Tak wajib pun, kan? Assalamualaikum. Satu orang kalau dia malas Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dua-dua. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan kata kiri, kanan pun tak beralih. Sah. Sah, tak ada masalah. Yang tak sahnya beralih tapi tak kata. Dia tahan bagi salam, beralih dah tadi, padan lah. Tak boleh. So tuan-tuan, tahu mana tadi saya kata? Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, indal madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia kata, bila ikon ni nak buat hangat tu. Dia berkuap sikit pasal dia tak hujan kan. Saya minum air sikit tuan-tuan untuk menyejukkan badan. Tuan-tuan depa tak pergi air. Okey, baik. Tamat tadi di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia kata baca Fatihah itu rukun qauli. Rukun qauli. Apabila dia memasukkan Al-Fatihah tu di dalam rukun qauli, wajib dibaca dan wajib didengari oleh telinga sendiri jika telinga dia tu okey. Kalau telinga dia fuse blow, lagu cerita Piramli tu, tanya lain jawab lain, yang tu tak pakai. Telinga yang sehat, gendang duk elok lagi, bass pun duk elok lagi, kan? Yang ni dia kena baca. Artinya dia kena baca. Dia kena baca sehingga didengari oleh telinga sendiri. Kan? Ataupun sebahagian fuqaha kata ada gerakan. Pasal dasarkan kepada firman Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau duk kalut gerakkan lidah engkau untuk nak hafal Quran. Allah tegur Nabi. Jadi bacaan ni dia ada harakah, dia ada gerakan. So satu orang yang Allahu Akbar baca dalam hati tak sah. Kalau baca dalam hati, dia kata baca juga. Tengok orang baca surat khabar. Mana ada orang baca surat khabar? Kanga 25 Jun, seorang lelaki telah terlepas daripada sekatan orang tak baca lagu tu, melainkan pembaca berita. Kita baca macam tetapi di dalam salat tak boleh. Tuan-tuan kena dia kena macam tu. Dia tak boleh. Setengah-setengah orang dia boleh setengah. Kan? Setengah orang tidur terus. Allah. Betul? Angkat tu. Allah. Punya balok. Kan? Dia kena Allahu Akbar. Bismillah. Dia kena baca. Tapi itu pun jangan melampau. Selalu dah kita sebut, telinga dia bukan telinga kita. Ini baca dia bukan taja telinga dia, dengan telinga kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Kita ni tuan-tuan, masalah kita apa? Bila orang baca derah, kita pergi sambung bacaan dia, tu masalahnya. Kan? Dia yang
Kawan sebelah tu baca ihdinas siratal mustaqim. Kita ni baru alhamdulillah siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Lagi dahsyat, ada yang passion. Yang ni tuan-tuan kena faham. Pasal apa nak bagi pasal apa Rasulullah tak bagi kita makan bawang? Pasal apa Rasulullah tak bagi kita makan bawang? Pasal tak mau mengganggu orang sebelah. Nabi kata, apa yang menyakiti para malaikat, apa yang menyakiti orang dalam salat, artinya tuan-tuan makan bawang, orang sebelah tu busuk. Kan? Dahlah tuan-tuan, satu benda yang saya menasihatkan diri saya ialah tuan-tuan, kalau tuan-tuan makanlah lagu mana, tambah ni Kuala Palih ni, semua yang mai singgah ni more daripada Kuala Palih. Kalau kita sebelah sana, kalau dulu masjid sebelah sana bagus pasal orang baru nak pi, tak makan apa lagi. Duk belah ni semua hak dah makan dah, dengan jerin, dengan petai, dengan apa semua tempoyak, mai dengan sengkak. Bila sengkak kenyang, apa akan berlaku? Apa dia tuan-tuan? Yang kita pula sebelah sedut terus, isap terus, tu dia bau kan, dia belahak tu dia bagi pure ikan bakar. Kita sini tuan-tuan, pasal itu bagus juga pakai mask ni, pasal bila dia belahak pergi kat dia, busuk apa ni, busuk mulut hang lah. Selama ni kita terseksa batin dan zahir. Kan? Cuma saya nak sebut kata dah, pasal itu Nabi bersiwak, berus gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Nabi kata, kalaulah aku rasa tidak menyusahkan dan membebankan umat aku akan suruh mereka bersugi setiap kali mereka nak semayang. Kerana bila dia sugi ni, dia membersihkan mulut. Dan orang yang semayang tu, pasal tu Nabi kata, siapa yang makan bawang, man akala basal au saum, siapa yang makan bawang putih, bawang merah apa semua ni, jangan main masjid. Okey, saya cerita ni pasal apa? Pasal bila busuk, dia ganggu orang sebelah. Jadi kita boleh katakan kias, apa sahaja yang mengganggu orang dalam salat dilarang. Terutama sekali orang yang baca kuat lah. Baca kuat pun dia ganggu orang. Alhamdulillah, Ar-Rahmanur-Rahim, dia ganggu kita. Jadi orang yang makan bawang ni tak payah main masjid. Orang yang baca kuat pun, kalau dia baca kuat sampai orang terganggu apa semua, dia pergi semayang di rumah lebih baik. Bini dia kata, dulu elok-elok duk pergi mayang masjid, ustaz suruh mayang di rumah, ngaku aku tak boleh mayang. Bini dia pula, dia baca kuat dengan bini dia. Kita tak boleh baca kuat dalam salat. Pasal itu bila kita salat di tempat-tempat orang yang faham mengaji, kita tenang. Kita tenang, bacaan salat secara perlahan. Hatta Nabi pernah larang satu orang laki-laki baca Quran kuat. Baca Quran bukan menyanyi, baca Quran kuat. Nabi duduk daripada dalam rumah dia, Nabi selok. Nabi kata, pelankan bacaan kau, kerana saudara kau sedang bercakap dengan Tuhannya. Kita boleh bayang. Pasal itu kita tidak membenarkan bacaan Al-Quran di corong-corong speaker masjid. Nabi tak bagi. Sebab itu di Perlis tak ada baca kuat-kuat di speaker, tak ada. Sejam, 2 jam baca tak ada. Pasal apa? Sebab Nabi pernah tegur satu orang lelaki baca kuat. Bila dia baca kuat, dia telah ganggu orang nak salat. Nabi larang. Nabi kata, saudara kamu sedang bercakap, bermunajat dengan Tuhannya. Bila kita baca derah, ganggu dia. Bila kita pasang speaker kuat, mungkin ada orang yang sedang semayang tahajud di rumah dia. Mungkin ada orang yang semayang witir di rumah dia. Mungkin ada orang yang sedang berzikir di rumah dia. Jadi bila kita buka derah, dan tuan-tuan, yang buka tu pun dia bukan dengar, tuang balik, dia main pasang tuang balik ya. Kan? Lepas tu bila kita larang tak boleh pasang, dia kata apa? Depa ni benci nak dengar Quran. Tu kita kata cari time dia nak lena tu. Ambil alamat dia, waktu dia lena tu, suruh bini dia telefon kita, kita nak pergi pasang radio tepi telinga dia waktu dia lena. Kalau dia marah, kita kata apa? Hang tak suka dengar Quran.
Tak boleh. Sebab itu agama, dia kata baguslah buka Quran bagi setan keluar, setan lari. Bukan begitu cara dia. Nampak tuan? Azan tak ada masalah. Ya berapa minit je azan kan. Ini baca Quran sejam. Kan? Pasang di cerung, habis speaker kuat tu, dengar habis. Kan? Ada budak nak lena, ada orang balik kerja shift malam, ada orang sakit, ada orang nak berehat. Agama. Agama. Baik hadirin mukminin, kita sambung. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i wad Daruqutni wa ghairuhum an ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, kata dia Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, Allah redha dia dan ayahnya, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang lelaki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, inni la astati' an akhudha min al-Quran syai'a, sesungguhnya aku tidak mampu di sini, an akhudha min al-Quran. Dia terjemah apa? Dia kata tak mampu mempelajari Al-Quran ni, kita boleh terjemah sebagai tak mampu membaca, atau boleh membaca tapi tak boleh menghafal. Yang paling teruk sekali apa dia? Baca pun tak boleh. Yang kurang teruk sikit, baca boleh, kalau tengok boleh. Quran ni jangan main-main, dia pelik sikit. Ada orang dia boleh baca, dia tak boleh ingat. Biasa. Dia kalau tengok dia boleh baca, tapi kalau tutup dia tak hafal. Boleh jadi juga. Kan? Pasal kita sebelum hafal kita baca dulu kan. Tapi ada juga pasien yang bila dia tengok dia baca lain. Dia baca dengan dia tunjuk lain. Yang ni pelik. Ada orang dia boleh hafal tapi dia tak boleh baca. Bisa jumpa. Ada orang dia boleh hafal. Sebagai contoh, pernah berlaku satu kes. Satu orang lelaki, dia duduk tadarus lah. Dia tunjuk tempat lain, dia baca lain. Kita tahu dah kata, dia tak reti baca tapi dia hafal. Dia hafal. Dia tak reti baca tapi dia hafal. Kan? Contoh, katalah surah tu, Iza Ja'a Nasrullah. Dia hafal. Tapi kalau kita kata tunjuk tang mana Iza Ja'a, dia mungkin pergi tunjuk tabat. Kalau kita nak perkenal dia, kita kata yang ni Iza Ja'a, dia pun tunjuklah. Iza Ja'a sebenarnya tabat. Ada orang macam ni, ada juga. Iaitu dia memang duk dengar dan benda tu lekat, tapi bila tengok pada mashaf, dia tak boleh baca. Nampak? Banyak macam-macam pasien. Jadi dia kata, la astati' an akhudha min al-Quran syai'a. Aku tidak boleh membaca, aku tidak boleh menghafal, aku tidak mampu untuk mengingati Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Ajar kepada aku apa bacaan yang boleh aku baca dan sudah memadai untuk menggantikan suratul Fatihah di dalam salat. Apa alternatif yang boleh aku baca sebagai ganti kepada suratul Fatihah? Tuan-tuan boleh tak? Itu translation berdasarkan syarahan yang disebut oleh para ulama. So dia tanya dekat Nabi SAW, apa bacaan yang boleh menggantikan suratul Fatihah? Baik. Okey. Kalau kita pegang mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, kalau dia salat berjamaah tak ada masalah. Pasal kalau dia tak hafal, kalau dia tak reti, dia tak wajib baca. Boleh. Tetapi kalaulah kita berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i yang kata kena baca, maka di sinilah timbul
beberapa pilihan. Kuk-kuklah manalah tak tahu. Anak tuan-tuan belajar luar negara, buk balik main menantu Afrika. Kan? Kerja mana lah tahu kan? Oh, semua nak orang putih ya, orang hitam tak mau. Kan? Kalau menantu buk balik main bini orang putih, tak ada pukul 5 nak bawa pergi berjalan kot kola nak habang menantu dia orang putih. Kalau kata anak dia buk balik main hitam legan dayang senandu, ingat dengan dia tak keluar rumah. Dia tak anak hang kata bawa balik menantu. Tak jadi. Akhirnya menantu dia Afrika, negro kan contoh. Dia kata, tuan-tuan, orang kita ni, saya duk baca dalam Facebook, antara benda yang paling laku, tak kira lah COVID ke, tak COVID ke, ialah jual ubat cantik. Ubat cantik ni ubat nak bagi putih, ubat nak bagi elok, alat-alat solek inilah jenis-jenis benda-benda kecantikan ni. Semua memang kaya lah. Toke-toke yang jual ubat-ubat cantik ni semua kaya. Pasal orang kita ni memang dia begitu ta'assub dengan kecantikan, obses. Tahu ta'assub? Tak kira dah ni lelaki ke perempuan ke, semua dia akan pombang muka dia. Dia kira, lepas tu selalu dia tanya, aku cantik tak? Aku cantik tak? Kalau kita habang cantik, dia duk rasa, betul ke cantik ke? Kalau kita habang cantik, kan? Dia tak apa nak percaya. Pasal tu orang kita ni, dia tak makan, tak apa, janji dia boleh beli bedak. Duit ada RM10, lapang. Nak beli nasi pun duit RM10, nak beli bedak RM10. Dia pergi beli bedak lagi daripada beli nasi tu. Tu yang kata manusia ni dia begitu mementingkan kecantikan. Tak apalah. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan hadirin mukminin, kita dalam kehidupan ni, antara benda yang agama ajar untuk melahirkan ketenangan supaya kita senantiasa redha, qanaah. Qanaah ni apa? Qanaah ni ialah kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Saya nak sentuh tang cantik tadi. Cantik tadi ni, kalau satu orang dia qanaah, dia tengok di cermin muka dia macam tu, dia pun kata alhamdulillah, padanlah, kan? Maka dia akan tenang, dia tak susah hati, dia tak jadi tekanan jiwa. Pasal tuan-tuan, cantik ni macam selalu saya kata, benda yang tak boleh ukur, kan? Kadang-kadang kita tengok kawan tu cantik pada mata kita, tapi tak cantik pada mata orang lain. Sebab itu jalan tengahnya qanaah. Lagu mana? Alhamdulillah, kan? Tengok muka elok cukup. Tapi ramai orang kata tak elok. Tak apalah, mata mereka tak elok, tapi mata aku elok. Sudah. Jadi kita pun tak payah duk susah hati sangat, tuan-tuan. Kadang-kadang nak main sembahyang masbuk. Pasal apa? Buah bedak tak habis. Ni contoh. Jangan duk kata kat siapa, contoh. Kan? Tapi macam selalu saya cerita kat tuan-tuan lah, ada siapa tu pergi bekerja di Sudan. Cerita ni selalulah saya kongsi kan. Pergi 2-3 minggu hitam, kan? 2-3 minggu pergi hitam. Duduk dia 2-3 bulan, kita hitam manis ya. Duduk lagi 2-3 tahun cerah. Tuan-tuan faham tak? Manusia ni demikian tabiat hidup dia. Penilaian dia tu berbeza. Jadi Allah jadikan kita tu sesuai dengan kadar kita. Kita jangan mengharapkan sesuatu yang lebih. Maka ketika itu datanglah tenang dalam hati kita. Baik. So dia kata apa? Dia kata ni tuan-tuan, adalah orang baru masuk Islam ke, orang yang mungkin baru nak belajar Quran ke, dia tak boleh baca. Okey. Di sisi mazhab yang kata wajib baca, kalau dia tak boleh baca Fatihah, dia boleh membaca apa-apa ayat Al-Quran dengan bilangan 7 ayat. Dapat? Katakanlah dia tak boleh hafal Fatihah ada berapa ayat? 7. Maka di sisi sebahagian ulama, khususnya di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i,
Dia kata dia boleh baca mana-mana ayat Quran yang mudah bagi dia dengan kadar 7 ayat. Pasal apa 7 ayat? Nak bagi sama dengan suratul Fatihah. Dapat? Jadi contoh, dia tak boleh hafal Fatihah, dia boleh hafal Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kena campur sikit lagi. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'ak. Okey, cukup 7 ayat. Clear. Sebagai galang ganti kepada suratul Fatihah. Boleh tak? Okey. Tapi kalau suratul Fatihah dia tak boleh, ayat-ayat Quran yang lain pun dia tak boleh lagi, maka di sisi sebahagian mazhab, di sisi sebahagian fuqaha, dia kata apa? Cukup dia baca yang ni. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nampak? Dia ada, you tak boleh Fatihah, you try yang ni. Ambil yang mudah sikit. Kalau you tak boleh yang mudah sikit ni, mula-mula kena Fatihah. Lepas tu kalau tak boleh Fatihah, you boleh apa? Adalah 2-3 ayat, okey baca. Bagi jadi 7 kali atau 7 ayat. Kalau tak boleh juga, you mungkin ambil zikir ni, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Cukup. Cukup. Ganti kepada apa? Itu besarnya kalimah ini. Dia boleh menggantikan suratul Fatihah. Besar. Dia kata ni, bukan kata subhanallah, alhamdulillah. Apa satu saya tak boleh kata. Siapa-siapa yang memang tak boleh kata apa ni, Allahu akbar, sengap sudah. Sengap sudah. Jangan tuan-tuan kata apa? Okey, tak apalah. Hang tak payahlah semayang lagi. Pilah berjalan-jalan mana lu. Gamak dah boleh dah ni. Dah tuan-tuan. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifu Allahu nafsan illa us'aha. Allah kata apa? Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Dan Allah tidak membebankan sesuatu kepada kamu di luar daripada kemampuan. Jadi pasal itu agama ni mudah. You tak boleh Fatihah, tapi tuan-tuan jangan bagi jadi alasan. Sebab satu orang dia tak boleh lah. Masuk Islam lama mana dah. Orang kita ni pun satu lagi masalah besar juga. Mu'allaf ni tak tahu sampai bila duk mu'allaf situ. Mu'allaf kan? Apa? Ma'aluh. Mu'aluh ke ma'aluh? Ridwan T tu dah berapa lama dah masuk Islam, duk mu'allaf situ. Dia ni mu'allaf ni, walhal dia tu punya ilmu tah lebih daripada kita, tapi mu'allaf kan? Mu'allaf. Jadi kita tak boleh apa, kelonggaran tu tak boleh diambil kesempatan menyebabkan kita tak pi belajar. Walaupun dah berbelah-belah tahun ataupun dah bertahun-tahun, kita kena pi mengaji lah. Boleh tak? Ini dah masuk Islam 5-6 tahun, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 5 tahun duk subhanallah, alhamdulillah lagi ni. Boleh. Nampak? Jadi dia kena ambil ketika mana memang dia tak mampu. Boleh tak? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Baik hadirin mukminin, demikian juga bagi orang yang bisu. Yang tak boleh mengeluarkan suara, tak boleh membaca dengan bacaan yang normal. Maka orang bisu juga salat berdasarkan kadar kemampuan dia. Agama mudah ya. Dia kata la wajib ma'al ajz. Sesuatu yang wajib gugur, atau sesuatu yang wajib itu tidak diwajibkan sekiranya ma'al ajz, adanya kelemahan. Yang ni kaedah ni tuan-tuan boleh pakai dalam semua kes. Asalnya benda tu wajib,
tetapi ada kekelemahan, ada al-ajz. Al-ajz ni lemah lah, ajuz. Ada kekurangan, ketidakmampuan, maka yang wajib itu tidak diwajibkan. Apa yang kena buat? Bawah pada yang kita mampulah. Okey. Asalnya kita kena berdiri, salat berdiri, wajib berdiri, rukun berdiri. Tapi bila kita tak mampu, maka diberi kelonggaran untuk kita buat apa yang kita mampu, duduk atau berbaring. Mula berdiri, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk mengiring. Mengiring pun tak boleh, kita simpan buang. Faham? Tahu simpan buang? Tanamlah. Baik, okey? Kita tengok. Qala Al-Khattabi. Kita ambil satu pandangan. Qala Al-Khattabi. Berkata Al-Imam Al-Khattabi, al-asl anna bis-salati la tujzi'u illa bi qiraati Fatihatil kitab. Dia kata pada asalnya di dalam salat tidak sah atau tidak dikira melainkan dengan membaca Al-Fatihah. Baca di sisi mazhab Syafi'i kena sebut, kena baca, kena dengar, kena ada gerakan. Okey, dia kata fa idza kana al-musalli la yuhsinuha wa yuhsinu ghairiha min al-Quran kana alaihi an yaqra minha qad 7 ayat. Dia kata sekiranya al-musalli la yuhsinuha, dia tidak boleh membaca suratul Fatihah, maka dia bolehlah membaca mana-mana ayat dengan kadar 7 ayat. Okey. Jika dia tak boleh, maka dia bolehlah dia bolehlah berzikir. Berzikir maksudnya dia boleh menggantikan Al-Fatihah tadi dengan zikir sebagai ganti kepada Al-Fatihah. Baik. Untuk kes yang macam mana ni? Tengok dia sebut. Dia kata kes yang sama ada li'ajzi fi tab'ah atau su'hif. Sama ada dia ni jenis orang yang buruk hafalan dia, yang payah nak hafal, atau orang yang mungkin bukan orang Arab. Maksudnya orang yang baru masuk Islam, mungkin orang bukan Arab, payah nak baca Arab, payah nak sebut Arab, kan? Atau dia mempunyai masalah kesihatan. Dibincangkan kadang-kadang dia mungkin masalah ulcer mulut ke, masalah ada problem dia tak boleh baca. Maka dalam hal ini dia diberikan kelonggaran membaca apa yang dia boleh baca atau sekadar dia diam. Boleh. Jadi tak ada masalah. Pokok pangkalnya apa? Tetap wajib kepadanya untuk salat. Salat tetap. Boleh? Okey. Kita bagi azan dulu oleh kerana masuk waktu. Nanti saya akan sebut kesimpulan yang dibuat daripada hadis ni, kerana lelaki ni dia tak puas hati. Bila Nabi kata baca yang tu, dia kata apa? Yang tu bahagian Allah, bahagian saya mana? Dia minta untuk bahagian dia. Sekali kita baca apa yang dimaksudkan dengan bahagian dia. Wallahu ta'ala a'lam. Okey tuan-tuan. Jadi kita jelaslah tentang hadis ni. Dia isunya tentang ganti subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Cuma saya suka juga nak mengingatkan tuan-tuan supaya tuan-tuan ingat perbezaan mazhab tadi, supaya kita bila tengok perbezaan amalan kita boleh berlapang dada. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, yang mewajibkan bacaan hendaklah didengari itu bukan sepakat di kalangan para ulama. Itu saya rasa kita jelas. Pertama kena baca. Okey, rukun qauli kena baca. Mereka berbeza pendapat, baca tu mesti dengar ataupun tidak. Sepakat
tu pun tak sepakat. Jika satu orang baca tanpa dia dengar, tetapi berlaku gerakkan lidah, gerakkan mulut, lisan, di sisi sebahagian mazhab okey, lulus, walaupun tak dengar di telinga. Tapi di sisi sebahagian mazhab, khasnya mazhab Imam Syafi'i, dia kata mesti dengar. Saya sebut hal ni kerana apa? Kerana benda ni tak sepakat. Jadi bila tak sepakat, tuan-tuan tak boleh nak apa? Nak petikai lah. Jika satu orang tu baca sampai tak dengar, tapi berlaku gerakan, memadai. Satu orang baca, dia kata nak kena bagi dengar telinga dia tanpa mengganggu orang lain. Itu berdasarkan pada pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Tak ada masalah. Boleh. Hatta termasuklah dia baca tadi, ganti kepada Al-Fatihah tu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Cukup. Boleh? Kan? Okey. Dan tuan-tuan, apabila kita kata rukun, ni satu benda juga faedah. Satu orang yang belajar salat, hendaklah dia pandai, bukanlah pandai, artinya hendaklah dia mampu membezakan yang mana rukun, yang mana sunat. Supaya dia tahu yang mana yang kena baca dan yang mana kalau tak baca pun tak apa. Tertukar bacaan pun tak apa. Pasal benda tu bukan wajib. Secara mudahnya, di sisi ni tuan-tuan kena ingatlah ni, di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i hanya ada 5 bacaan yang dianggap rukun qauli, yang wajib baca. Ada 5 ya. Mari kita sebut sama-sama. Nombor 1 apa dia? Takbiratul ihram. Wajib baca, rukun. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Yang keempat, selawat kepada Nabi di dalam tahiyat akhir. Tu pun takat mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salat Ibrahimiyah tu tak termasuk di dalam rukun. Jadi kalau satu orang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, sah. Kerana telah memadai dari sudut rukun. Dan yang terakhir dia, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat, baca selawat, dan yang terakhir salam. Salam pun kalau tuan-tuan rasa tak larat nak baca panjang-panjang, di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata Assalamualaikum, sudah memadai. Maknanya kalau tuan-tuan Assalamualaikum, ataupun tuan-tuan tak beralih Assalamualaikum, kan, tuan-tuan tak larat kenyang makan kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Assalamualaikum, sah sembahyang. Boleh. Tapi tuan-tuan janganlah duk ambil kesempatan. Dia kata, abang lepas-lepas ni duk sembahyang laju, aku buat yang rukun ya. Kan? Rukun. Itu tak baguslah kan? Boleh ya? Okey. Kemudian tuan-tuan, apabila dah habis Nabi SAW ajar dekat dia, dia kata qal ya Rasulullah, hadza lillahi azza wa jal famali. Dia kata, ya Rasulullah, yang tadi ni subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kekuatan melainkan apa yang Allah izinkan. Semua itu untuk Allah, lillah, memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Untuk saya tak ada. Sebab itu semua adalah balik kebesaran, pujian kepada Allah. Nabi kata apa?
Nabi kata dekat dia, qul, untuk engkau baca ni, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Apa maksud dia? Ya Allah, rahmatilah diriku, warzuqni, berikanlah rezeki yang baik dan halal, wa'afini, dan berikanlah keselamatan daripada penyakit dunia dan azab di akhirat. Tu berat tu, wa'afini tu. Sebab itu tuan-tuan, setiap pagi dan setiap petang, apa yang tuan-tuan baca? Satu orang tuan-tuan, kita duk perasan macam azan kan, azan, saya duk perasan ada orang duk buat apa dia, tang mana kata dia gabui mata kan, dia ada, tak tahu dia baca apa, dia awak pasal apa? Dia kata boleh menerangkan mata. Hadis tu tak sahih, tak sahih. Awak dia kata masuk neraka ke? Hak tu Tuhan punya kerja, saya tak tahu. Tapi kita tak boleh kata Nabi kata, dan tak boleh kata Nabi suruh. Kalau pakcik nak buat, pasal apa pakcik nak buat? Dia kata, tok saya duk buat lama dah, saya tengok dia buat, saya pun tiru. Okey, dia buat berdasarkan tok dia, tak apa. Tapi kalau kita tanya pasal apa pakcik buat? Nabi buat. Jangan. Nabi tak buat. Tak benar, tak sahih. Cuma tuan-tuan, ada doa yang Nabi baca bagus, yang kita patut baca, yang sahih apa dia? Satu pagi, satu petang. Lepas subuh dengan lepas asar. Jangan tinggal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita dia baca. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah keafiatan fi badani. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i, pendengaran. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal kufur wal faqr wa a'udzubika min adzabin nar. Lebih kurang macam itulah zikir tu. Satu pagi, satu petang. Kita baca yang tu. Kan? Itu lebih baik. Lagi satu tuan-tuan, antara amalan yang boleh kita amalkan untuk menjaga penglihatan mata, kan? Penglihatan mata, supaya mata kita ni terang. Apa dia tuan-tuan? Penjagaan mata kita ni supaya mata kita terang. Rajin-rajinlah tuan-tuan membaca Al-Quran. Orang yang baca Quran ni ada keberkatan, kan? Allah Ta'ala pelihara mata dia. Dan kadang-kadang tuan-tuan, manusia ni mungkin mata dia tak nampak, tapi hati dia terang, kan? Di Jordan ada seorang ulama yang buta tapi alim, hebat Quran, Fadl Hasan Abbas. Dia buta, mata dia buta, tapi dia antara ulama yang paling alim, diakui sebagai antara tokoh besar di dalam Al-Quran. Fadl Hasan Abbas meninggal dah, rahimahullah, buta. Dan banyak juga kita tengok ulama-ulama yang matanya buta tapi alim, kan, hebat. Dan kadang-kadang ada video orang yang dah umur berapa puluh tahun tapi bacaan Quran dia lancar, hebat. Dia tak tengok kan, buta, tapi boleh ada kan budak-budak yang mata dia buta. Seperti kalau tuan-tuan tengok di Saudi, ada satu budak yang viral tu. Bukan setakat dia boleh menghafal Al-Quran, dia boleh menghafal hadis. Bukan menghafal matan hadis. Kan tuan-tuan tengok dalam pertandingan tu kan, satu syekh akan sebut an Abi Hurairah, lepas tu dia baca sikit, kawan tu kena sambung. Dia boleh baca dengan sanad apa semua, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh imam ni di dalam kitab ni, diriwayatkan daripada sahabat ni apa semua. Mata dia buta tapi hati dia terang. Kita mungkin mata tercelik, boleh nampak, tapi kelam hati, tak boleh baca. Nampak? Doa tuan, doa.
Baik. Lalu Nabi SAW kata, baca warzuqni wa'afini wahdini, berikanlah aku petunjuk. Jadi yang ni bahagian kita. Minta rahmat untuk diri kita, minta rezeki untuk diri kita, minta keselamatan dan keafiatan untuk diri kita, minta petunjuk pun untuk diri kita. Jadi tuan-tuan boleh amal dan jadikan ini sebagai salah satu daripada zikir tuan-tuan. Esok boleh mula baca. Malam ni sebelum tidur boleh baca. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Tidur. Insya-Allah Allah Taala rahmat dan berkati malam kita. Kan, di samping bacalah ayat kursi 3 kul, 2 ayat akhir suratul Baqarah, banyaklah kan baca doa sebelum tidur. Kan, banyak nak baca ni. Kan, lalah kali tidur lagu tu juga. Boom boom tu bismillah pun tak. Boom tu. Kan? Boom boom tu kira mula start enjin. Start enjin. Nampak? Ni sunnah. Baik. Nabi kata apa? Syaitan dengan malaikat ni dia senantiasa berebut nak dapatkan manusia. Setiap hari. Nabi kata setiap pagi ya, syaitan dan malaikat ni bertembung, bertanding, berebut untuk mendapatkan kita. Bila kita bangun ya, malaikat akan berbisik, baca doa, ambil wudu. Itu bisikkan malaikat. Syaitan kata bangkit, pi terus, bangkit terus. Kan, bangkit ataupun tidur terus. Jadi depa ni duk bisik kat kita ni. Kata Nabi sebutlah hadis tu, kalau kita bangkit alhamdulillahillazi ahyana, lepas tu kita pergi ambil wudu, syaitan dapat kita. Maksudnya kemenangan di pihak malaikat dapat. Jadi geng malaikat lah. Sebab apa yang malaikat suruh tu kita pi ikut. Masa tu dan dia berebut ni, dia bisik ni kiri kanan ni sampai kita nak tidur. Macam malam ni. Tadi nak mai, ada dengar tak? Yang kata tak payah mai, ada tak? Ada. Masa nak mai tadi ada suara-suara kata tak payah mai? Ada. Ada yang kata hampi. Tak payahlah, jauh, tak payah pergilah. Tu. Yang tuan-tuan mai tu maksudnya malaikat lah. Yang tak mai tu faham lah. Okey. Lepas tu sekali lagi kita nak tidur. Yang syaitan kata apa? Tidur. Dia suruh kita tidur. Yang malaikat kata baca doa, baca bismillah, baca zikir, baca. Nabi kata kalau dia tidur, dia baca, dia dapat kat malaikat. Tapi kalau dia tidur, dia tak baca, dia dapat kat syaitan. Nampak? Macam orang kita maki syaitan berkandang. Syaitan betul. Syaitan ni maki tak sanggup. Lalas sekali. Syaitan kata tak apalah. Dia maki-maki pun dia cucuh juga. Kan. Tuan-tuan faham? Faham tak? Kalau faham bagi. Dia pergi main nombor ekor, dia polis tak boleh main nombor ekor lah. Dia pergi main nombor ekor kan. Keluar main nombor ekor, orang blok kereta dia. Syaitan mana main blok. Tak syak dia duduk berkawan elok, dia pergi maki pula. Kan? Dia faham macam tu kita. Kan? Marah-marah syaitan, suak mulut, bismillah pun tak. Boleh ke syaitan? Syaitan ni marahlah syaitan. Syaitan ni masuk rumah, assalam pun tak bagi. Boleh ke syaitan? Tu saya kata kat tuan-tuan, syaitan ni duk berkeliaran ya. Syaitan ni duk ada. Kita ni senantiasa dikelilingi oleh syaitan. Dan tuan-tuan tahu tak, bila balik sekejap lagi, berapa ekor duk tunggu depan pintu rumah? Berekor-ekor. Ada yang ikut balik daripada masjid, ada yang duk tunggu dah di depan rumah. Dah. Tapi mereka tak boleh masuk. Mereka duk tunggu depan pintu. Tak nampak lah pasal nama pun jin. Kalau balik tengok 5-6 ekor duduk depan pintu, kita tuang balik, mesti duduk balik masjid. Kan? Mereka duduk ada depan pintu. Syaitan duduk ada berekor-ekor. Jin tu, duduk ada hantu tu, segala hantu tu semua duduk ada depan pintu. Ada orang tua-tua, tak tahu mereka mengaji mana.
Dia kata kalau balik jangan masuk terus. Duduk di luar dulu kalau ada anak kecil, biar duduk lama sat baru masuk. Apa beza duduk sat dengan duduk lama? Tak ada beza pun. Kita balik jangan duduk masuk, duduk luar lu, duduk luar lu. Bukan tak betul tu. Yang betulnya nak masuk sekali bagi salam. Kawan tu dah duduk kerja teruk-teruk nak balik mai duduk kena tercokoh di luar pula. Hantu apa ni? Tunggu bagi hantu pi dulu baru nak boleh masuk. Hantu tak pi lah duduk tentu. Ini pun petua mana halatah tak tahu. Lepas tu bila nak masuk bagi salam. Bila kita bagi salam dia duduk di luar. Biarlah dia duduk di luar. Dia tak boleh masuk. Betul tak? Lepas tu tuan-tuan nak makan. Ada 4-5 ekor yang dah masuk dah duduk di meja makan tu. Duk tunggu nak makan sama. Duk tunggu nak suap sama. Tuan-tuan pun duduk terus suap. Dia abang kata, ikan bakar kita malam ni. Kendia. Tapi bila tuan-tuan bagi nak makannya bismillah. Nak makan bismillah. Dia ni dah nak suap tak boleh suap. Bila tuan-tuan masuk rumah bagi salam, bila tuan-tuan nak makan baca bismillah, apa dia kata? Apa dia kata? Dia kata apa? Dia kata kat geng-geng dia hak 5 ekor lagi tu. Tuan-tuan tak dengar lah. Dan tuan-tuan tak nampak. Rahmat Allah Ta'ala ni, salah satu rahmat Allah, dia menutup pandangan kita dari melihat jin. Itu rahmat tu. So itu yang saya pelik, ada geng-geng duk pergi cari hantu nak tengok. Tuhan tutup, hang pergi duk kalut nak tengok. Tuhan tak bagi nampak kita duk keluar. Mana dah nak tengok. Satu kerja pula duk pergi cari setan. Tuhan suruh a'udzubillahi minasyaitan, minta jauh daripada setan. Depa pergi cari kat atas tambah. Geng tangkap hantu ni. Jadi geng-geng hantu setan ni yang nak masuk rumah kita bagi salam, kan? Pasal tu Nabi ajak bila kita nak masuk rumah yang tak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Syaitan kata la mabit wala asya. Syaitan kata la mabit wala asya. Di rumah ni tak ada tempat kita nak tidur malam ni. Di rumah ni tak ada makanan untuk kita makan malam ni. Pasal tuan dia sebelum masuk bagi salam, tuan dia sebelum makan baca bismillah. Lepas tu dah tak ada tempat nak lena, dah tak ada tempat nak makan, dia pun kata kat geng dia, jom kita pergi cari hak yang boleh masuk dan boleh makan. Tuan-tuan faham? Itu saja pendinding, pelindung daripada gangguan setan. Kan? Siapa-siapa yang mungkin ada anak kecil, sebelum masuk rumah bagi salam. Kalau tak masuk, budak tu teriak. Pasal apa? Budak tu nampak hantu. Dia kata ingat seorang main dua. Nampak dia lagi lah. Boleh? Simple ya. Nabi ajak kita simple ya. Tak payah duk percaya benda-benda mengarut ni. Bagi salam, baca bismillah. Sebelum tidur baca doa. Nak masuk tandas baca doa. Semua tu pelindung. Nampak? Nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan? Ada orang nak masuk tandas, dia pergi ambil apa? Kepiuh pakai atas kepala. Ataupun dia pergi ambil apa? Kain tutup kepala. Kita tanya pasal apa? Tak bagi syaitan ke jin. Nabi, ni satu bab juga. Nabi, dia tutup kepala pasal apa? Pasal apa Nabi bila dia nak pergi qada hajat, dia tutup kepala? Pasal apa? Pasal dia kencing dengan berak di tengah padang pasir. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan pergi berak tengah bendang. Jadi bila tuan-tuan tudung dengan kain, orang tak nampak lah siapa duk qada hajat. Itu tujuan kenapa Nabi pakai tudung kepala tu. Bila tuan-tuan pergi berak, cuba bayang tuan-tuan pergi berak tengah bendang. Kan, pergi berak tengah bendang, korek-korek lubang pergi berak. Betul orang lalu, oi, oi. Dia buat apa? Buat pelaburan sikit. Oh, cepat-cepat lagi balik. Boleh duduk bersembang pula. Jadi bila kita tutup tu, kita tak nampak lah. Itu tujuan tutup. Lah tuan-tuan nak tutup apa? Masuk bilik ayak pun bertutup dah. Tak ada siapa nak keluar dah. Jadi tak ada lah sunnah tutup kepala tu. Pasal itu bila kita belajar, kita kena tahu sebab apa dilakukan hal itu. Maka hadirin mukminin,
Saya rasa cukup dulu sekadar itu, dan berakhirlah 12 fadilat yang kita telah baca. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa sahaja zikir yang tidak diketahui asal usulnya, berpadalah dengan zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.